Kerana politik, kita semua bermusuh, saling benci membenci. Apa yang berlaku? Musuh Islam bertepuk. Bagus. Orang Islam dan parti ni, orang Islam dan parti ni, orang parti Islam ni bergaduh sama-sama. Manakala orang bukan Islam mengukuhkan perpaduan mereka, mengukuhkan perancangan mereka, mengukuhkan lagi. Adakah mustahil semua umat Islam di dalam semua parti politik bergabung atas kesedaran yang sama? Islam perlu tertegak di bumi Malaysia dengan sebenar-benarnya, dengan kuasa daripada mana? Masya Allah. Adakah impian itu mustahil untuk dicapai? Tidak. Tidak mustahil untuk dicapai. Kalau semua boleh menepis agenda-agenda peribadi, agenda-agenda politik, agenda keturunan, agenda kroni, tetapi meletakkan agenda agama Islam teratas. Kita semua tahu apa yang berlaku semalam. Apa yang berlaku? Negarawan Malaysia yang telah menghabiskan lebih daripada separuh umurnya adalah untuk dalam dunia politik. Lebih kurang dalam 46 tahun. Tak silap saya lebih kurang 46 tahun. Datuk Seri Najib telah pun aktif terlibat dengan dunia politik seawal usianya 20 tahun lebih ke ataupun awal lagi, wallahualam. Lebih kurang dalam 46 tahun kalau tak silap saya, Masya Allah, bergerak aktif dan sebagainya. Kita tahu kehidupan orang politik ni, muslimin-muslimat. Dan semalam telah dijatuhkan hukuman 12 tahun penjara dan 210 juta ya. 210 ya Encik? 210 juta. Subhanallah. Muslimin-muslimat dimati Allah sekalian, sebagai orang Islam ya, orang Muslim dan mukmin, Masya Allah, walau apa pun kesalahan, dosa, walau apa pun, saya tidak mahu mengupas. Ustazah rasa Datuk Seri bersalah atau tidak, saya tak akan mengupas isu tu. Saya tak akan sentuh. Ustazah sokong mana, ustazah sebelah mana, tak. Bukan perkara itu yang penting. Perkara yang lebih penting bagi saya adalah sebagai orang mukmin, orang beriman, kita tidak boleh menghina ataupun kita tidak boleh bergembira di atas kecelakaan yang berlaku ke atas saudara Islam kita. Tak kira siapa, muslimin muslimat, tak kira siapa. Bahkan kalau ada seseorang itu pernah menghina kita, seseorang itu pernah memfitnah kita, seseorang itu pernah mengumpulkan ramai manusia untuk sama-sama menghina kita, dan apabila kita tahu dia jatuh sakit ataupun dia bankrupt contohnya, apa pun kecelakaan dan keburukan berlaku ke atas dia, kita tidak boleh pun rasa gembira dengan ayat pada muka, dulu kau buat aku, memang kena, padahal rasakan dan sebagainya. Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, kebaikan yang pernah dilakukan jangan dinafikan. Memang ada kebaikan, sudah tentu ada, pasti ada. Mustahil semuanya kejahatan dan keburukan. Pasti ada kebaikan. Sama seperti kita ada baik, kita ada buruk, kita ada lemah, kita ada lebih, kita ada kurang, kita ada cukup. Subhanallah, Allahu Akbar. Beliau pernah menjadi Perdana Menteri, beliau pernah menjadi Timbalan Menteri, beliau pernah jadi menteri, macam-macam jawatan, pernah melaksanakan amanah rakyat dengan baik, pernah menjadikan negara Malaysia ni sebagai sebuah negara yang baik. Subhanallah, Allahu Akbar. Sistem perundangan dan sebagainya kita perlu hormati. Tak perlu kita bangkitkan, tak perlu kita timbulkan fitnah-fitnah lain pula. Kerana ketidakpuasan hati kita menimbulkan fitnah-fitnah lain pula. Dan sekiranya sebaliknya, kita serah yang terbaik, yang paling jelas, yang paling adil adalah mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala. Mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala.
Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Masya Allah, saya menyuruh diri saya dan sahabat-sahabat tuan-puan sekalian, kalau kita nampak ada orang mentertawakan, menghina, mengejek dengan perkataan-perkataan keji dan hina, tolonglah jaga diri kita sendiri, tak usahlah kita terlibat. Kita mendoakanlah, ya Allah, ampunilah diriku dan ampunilah dia, ya Allah. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepadaku dan berilah petunjuk kepadanya, ya Allah. Doa itu lebih baiklah muslimin muslimat, lebih baik. Saya rasa kalau orang dah biasa dengan saya, orang dah boleh baca saya ni sebenarnya sebelah mana. Maksudnya siapa yang dah biasa ikut, dah faham, dah boleh nampak dah gaya ustazah ni. Kalau dari sudut politik ni sebelah mana ni. Contohlah ya, kalau orang politik nak tahu sangat, Masya Allah. Cuma saya memang nak kekal berada di landasan orang dakwah. Tak kira lah sebelah mana, sebelah sini ke sebelah sana. Siapa-siapa yang perlu diberikan peringatan dan teguran, saya akan buat. Tak kira mana-mana. Tapi kecenderungan mesti ada. Tetapi untuk membenci sampai peringkat menghina dahlah sesama Muslim, insya-Allah saya tak akan buat. Walaupun benci macam mana pun, walaupun perlu dibenci macam mana pun pemimpin tersebut, tapi untuk menggunakan perkataan keji, hina, untuk mentertawakan di atas kecelakaan dan kesedihan yang berlaku, insya-Allah tidak. Saya nak cerita satu kisah Ibrahim bin Adham dalam kitab akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibrahim bin Adham ini adalah seorang anak raja, anak bangsawan. Kalau bukan anak raja pun anak bangsawan. Dia hidup dalam keadaan yang sangat mewah, dalam keadaan lalai, tidak taat kepada Allah Subhanahu, bermaksiat dan sebagainya. Hidup dalam keadaan lalai, kaya raya daripada lahir sampai sekian-sekian. Sampai satu ketika dia dapat hidayah. Dan dia bawa diri keluar daripada dunia bangsawannya. Dia keluar daripada istananya, daripada kekayaannya, dia keluar bawa diri. Zaman tersebut bukan ada macam zaman sekarang, telefon, semua orang tahu ni muka Ibrahim bin Adham, tak ada. Orang tak tahu. Dia bawa diri, dia pergi menuntut ilmu dengan para alim ulama, dengan wali-wali Allah, dengan ahli sufi. Dan orang tak kenal pun dia adalah Ibrahim bin Adham. Orang tak kenal pun dia adalah anak bangsawan. Sampailah satu ketika, subhanallah, tapi adalah orang-orang yang kenal, orang yang tahu. Maksudnya, kalau jumpa orang-orang yang tengah-tengah jalan ni, orang tak tahulah. Satu ketika, dia berada di jalanan, maksudnya di tepi jalan, dia berjalan. Ada kuda, tentera istana, pengawal istana berkuda. Subhanallah, boleh kenal lah kan, kuda, ada pengawal istana berkuda pakaiannya. Lalu pegawai istana berkuda ni bertanya kepada dia, boleh tunjukkan kami mana pasar? Di manakah pasar? Lalu Ibrahim bin Adham pun tunjuk. Tapi beliau menunjukkan ke arah kubur. Menunjukkan ke arah kubur. Lalu pengawal istana ni rasa nak marah. Kenapa kamu mengejek kami sebegitu? Tunjukkan kami ke mana arah pasar. Sekali lagi Ibrahim bin Adham tunjukkan kubur. Tunjuk kubur. Masya Allah. Lalu pengawal istana ni pun ambil cemeti, pukul badan Ibrahim bin Adham. Dan setiap kali pukul, Ibrahim bin Adham cakap apa? Ya Allah, ampunilah dia, ya Allah. Pukul lagi, ya Allah, ampunilah dia, ya Allah. Pukul lagi, ya Allah, ampunilah dia. Sehinggalah ada orang bagi tahu, berhenti, itu adalah Ibrahim bin Adham. Kemudian namanya masyhur tapi orang tak kenal wajahnya. Kemudian pengawal istana ni turun dan mohon maaf. Masya Allah, muslimin muslimat. Sebenarnya ada sebab kenapa Ibrahim bin Adham menunjukkan kubur. Masya Allah, soalannya, berhenti-hentilah cari dunia. Ke pasar ni cari dunia. Kembali kepada kubur. Kita akan pergi ke kubur. Kubur tempat semua orang tak nak pergi. Ada tak kalau kita tanya, hari ni impian nak pergi mana? Nak pergi New Zealand. New Zealand katanya cantik. Nak pergi Mekah, nak pergi. Ada tak orang kata, impian saya nak pergi kubur. Saya dah tak sabar nak ke kubur. Tak ada. Kubur ada satu tempat yang tak ada manusia nak pergi. Tapi pasti pergi. Tempat-tempat lain semua manusia nak pergi, lagi tempat-tempat yang cantik, tapi tak semua boleh pergi. Tapi kubur, nak atau tak nak, bersedia atau tidak, kita semua akan menuju ke kubur.
Lalu Ibrahim bin Adham ditanya, kenapa setiap kali kami menzalimimu dengan pukul, kamu memohon ampun bagi kami? Lalu apa jawapan dia? Apa jawapan dia, muslimin muslimat? Perhatikan jawapan Ibrahim bin Adham ini. Ibrahim bin Adham menjawab apa? Sesungguhnya setiap kali kamu memukulku, kamu sedang melakukan dosa, sebab kamu menzalimiku. Dan aku tidak pernah berbahagia dengan dosa sesiapa pun. Aku tidak pernah gembira dengan dosa sesiapa pun. Aku tidak pernah bergembira di atas dosa orang yang melakukan ke atasku. Ketika kamu memukulku, kamu dapat dosa dan aku mendapat pahala sabar. Dan aku tidak pernah gembira dengan aku dapat pahala, tetapi saudaraku dapat dosa. Kadang ayat kita macam mana tuan-tuan sekalian? Tak apa dia buat kita dapat pahala, dia dapat dosa. Ayat kita kan, tak apa kita sabar, kita dapat pahala, dia tu dapat dosa. Masya Allah. Kata-kata kita tu, adakah kita gembira bila ada saudara se-Islam kita sedang berdosa disebabkan kita? Sedang berdosa. Dan adakah kita gembira dengan pahala yang kita dapat atas dosa saudara se-Islam kita? Masa Ibrahim bin Adham jawab begini, saya baca, saya nangis. Saya kata, ya Allah, hebatnya ilmu dan kefahamannya. Sebab itulah dia kata, bila kamu pukul, kamu zalimi saya doakan, ya Allah, ampunilah dia. Ampunilah dia. Sebab mudah-mudahan saya dapat pahala sabar dan kamu diampunkan Allah. Saya tak mahu kamu berdosa dan saya dapat pahala, dan saya dapat pahala atas sebab dosa kamu. Masya Allah, Allahu Akbar, muslimin muslimat. Tuan-puan sekalian, Masya Allah, siapa yang melakukan kezaliman di dunia, kalau tak dapat balasan di dunia, Allah akan menghakiminya di akhirat. Subhanallah. Bukan bermaksud, Ustazah kalau macam tu tak adalah orang yang akan dihakimi, semua orang lepaslah. Muslimin muslimat, maksud saya ialah janganlah bergembira di atas kecelakaan, di atas keburukan, di atas apa saja yang berlaku. Tuan-puan sekalian, ingat tak masa konsert Justin Bieber tu? Masa konsert Justin Bieber tu kan, saya pun jadi isu juga kan, jadi isu. Ada orang sekian-sekian marah, Ustazah ni Justin Bieber je kot, gini kan. Lepas tu kansernya dibatalkan. Konsertnya dibatalkan. Bukan Malaysia saja, semua negara jelajah yang terlibat terpaksa dibatalkan. Sebab dia diuji dengan sakit. Sakit sebelah macam pasli tu ya. Sebelah tu macam, maksud diuji dengan sakit sebelah wajahnya tu macam minor stroke kan. Adakah masa tu saya ucap padan muka, baguslah, biarlah sakit, tak payah sembuh-sembuh? Tak. Masa sebenarnya saya ada tulis, saya nak post tapi tertangguh, akhirnya tak post. Sebenarnya masa tu saya tulis apa? Saya doa apa? Saya doa semoga dengan ini Allah mengurniakan kepada Justin Bieber hidayah dan petunjuk. Subhanallah. Dan saya tulis masa tu, sesungguhnya orang Islam tidak bergembira di atas kecelakaan orang Muslim lain, apatah lagi kecelakaan Muslim lain, mukmin lain. Bahkan kecelakaan musuh pun kita tak boleh padan muka gini-gini. Subhanallah. Masya Allah, muslimin muslimat. Tapi masa tu saya tulis, kita tidak bergembira di atas keburukan kecelakaan, dan kita tidak mendoakan keburukan dan kecelakaan, dan kita mendoakan semoga Allah kurniakan hidayah. Tuan-puan sekalian, kalau orang seperti Justin Bieber atau siapa, ramai orang Islam doakan dia dapat hidayah, akhirnya Allah kurniakan dia hidayah. Kalau dia masuk Islam, berjuta follower dia akan masuk Islam. Muslimin muslimat, kalau seorang yang tidak dikenali masuk Islam, mungkin hanya dialah. Tapi bila orang yang digilai, orang yang difanatik oleh ramai manusia masuk Islam, dia akan menjadi ikutan kepada juta-juta manusia. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Masya Allah, Allahu Akbar. Hari ini kerana politik kan, kerana dunia politik, manusia membenci melampau-lampau sehingga lupa yang dibenci itu juga Muslim, yang dibenci juga adalah umat Islam. Kerana politik, kita semua bermusuh, saling benci membenci.
Apa yang berlaku? Musuh Islam bertepuk. Bagus. Orang Islam dan parti ni, orang Islam dan parti ni, orang parti Islam ni bergaduh sama-sama. Manakala orang bukan Islam mengukuhkan perpaduan mereka, mengukuhkan perancangan mereka, mengukuhkan lagi. Adakah mustahil semua umat Islam di dalam semua parti politik bergabung atas kesedaran yang sama? Islam perlu tertegak di bumi Malaysia dengan sebenar-benarnya, dengan kuasa daripada mana? Masya Allah. Adakah impian itu mustahil untuk dicapai? Tidak mustahil untuk dicapai. Kalau semua boleh menepis agenda-agenda peribadi, agenda-agenda politik, agenda keturunan, agenda kroni, tetapi meletakkan agenda agama Islam teratas. Hanya Islam yang boleh menyatukan. Sama ada kamu Cina ke, India ke, Melayu ke, tapi atas dasar Muslim, atas dasar Islam, hanya Islam yang boleh menyatukan. Muslimin muslimat, kalau kita berjuang di atas bangsa Melayu, di atas Melayu, di sana ada Muslim di kalangan Cina dan India, muslimin muslimat. Tapi kalau berjuang di atas agama Allah, pasti dapat pertolongan Allah. Pasti Allah akan satukan hati-hati. Masya Allah, muslimin muslimat. Dan jangan pernah putus harap dan putus doa. Suatu hari nanti umat Islam daripada mana-mana parti politik bersatu benar-benar demi menegakkan la ilaha illallah, kalimah Allah yang tertinggi. Masya Allah, muslimin muslimat. Jadi berkenaan dengan apa yang berlaku, kesedihan yang berlaku semalam, bahkan ramai yang bergembira semalam, Masya Allah, cukuplah kalau kita mengucapkan kalimah syukur tanpa menghina. Cukuplah kita mendoakan tanpa kita mencaci maki. Subhanallah, undang-undang telah pun tertegak. Masya Allah, kan apa yang berlaku dalam takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doakan kebaikan buat seluruh ahli keluarganya. Mudah-mudahan kita dan keluarganya mendapat hidayah, mentaati perintah Allah, kan, berubah, berhijrah, menutup aurat, mengubah cara hidup dengan cara hidup Islam. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, kita berdoa, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya Allah, Ya Hakim, yang Maha menghakimi, yang Maha bijaksana. Ya Allah, Ya Allah, Ya Razak, yang Maha memberi rezeki. Ya Allah, Ya Allah, Ya Fatah, yang Maha membuka. Ya Allah, Ya Allah, Ya Qadir, Ya Muqtadi, yang Maha menentukan. Ya Allah, Ya Allah, Ya Jabbar, yang Maha memaksa, yang Maha perkasa. Ya Allah, Ya Allah, kurniakanlah kami pemimpin-pemimpin yang beriman, pemimpin yang saleh, pemimpin yang bertakwa. Ya Allah, Ya Allah, kurniakanlah kepada semua pemimpin kami cahaya hidayah-Mu. Ya Allah, berikanlah petunjuk, Ya Allah, kepada para pemimpin kami. Ya Allah, untuk menjadi contoh dan tauladan kepada kami. Ya Allah, dan mereka memimpin kami dalam hijrah menuju-Mu. Ya Allah, jadikanlah ahli keluarga para pemimpin kami. Ya Allah, ahli keluarga yang taat kepada perintah-Mu, ahli keluarga yang menutup aurat dengan sempurna, ahli keluarga yang mentaati-Mu dalam salat dan di luar salat. Ya Allah, ahli keluarga yang mengenal-Mu, mencintai-Mu, mengenal Nabi dan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, gantikanlah pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang tidak mentaati perintah-Mu. Ya Allah, dalam hidupnya, perintah-Mu. Ya Allah, dalam bab kepimpinan, dalam bab menguruskan negara ini dengan amanah-Mu. Ya Allah, gantikanlah pemimpin-pemimpin itu. Ya Allah, Ya Allah, dengan pemimpin yang adil, pemimpin yang beriman, pemimpin yang bertakwa, pemimpin yang bertanggungjawab. Ya Allah, pemimpin yang saleh. Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jadikanlah negara kami. Ya Allah, baldatun tayyibatun wa rabbul ghafur, sebuah negara yang diturunkan rahmat-Mu. Ya Allah, yang diturunkan pengampunan-Mu. Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jadikanlah kami rakyat yang beriman, rakyat yang saleh, rakyat yang taat kepada-Mu. Ya Allah, rakyat yang tidak henti-henti mendokong pemimpin-pemimpin yang beriman dan saleh yang ikhlas. Ya Allah, rakyat yang memahami bahawa hakikatnya memilih pemimpin itu adalah kewajipan. Memilih pemimpin itu akan ditanya dan dipersoalkan oleh-Mu. Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Jami', yang Maha mengumpulkan. Ya Allah, Ya Qawi, yang Maha menguatkan. Ya Allah, Ya Matin, yang Maha meneguhkan.
Kuatkan ya Allah kesatuan umat Islam walaupun berbeza politik ya Allah. Kuatkanlah kesatuan umat Islam ya Allah, tidak kira bangsa apa pun ya Allah. Kuatkanlah ya Allah kesatuan dan kekuatan umat Islam ya Allah. Ya Allah, lemahkanlah, pecah belahkanlah persatuan penyatuan kufar, para kafir ya Allah, para musyrik ya Allah, para musuh agama-agamamu ya Allah. Kacau bilaukanlah perpaduan mereka. Kacau bilaukanlah kesatuan mereka ya Allah. Ya Allah, kami sangat mencintai negara Malaysia ini ya Allah. Pilihlah negara ini ya Allah, negara yang engkau lindungi pada saat akhir zaman ya Allah. Negara yang akan bersama-sama dengan tentera Imam Mahdi ya Allah. Tentera yang akan bersama-sama mempertahankan Nabi Isa AS. Negara yang akan melahirkan para alim ulama yang benar. Negara yang engkau berikan perhatian kepada kami ya Allah. Negara yang terus-menerus mempertahankan agamamu, memperjuangkan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sesungguhnya ya Allah, kami sebagai rakyat sangat keliru ya Allah. Dalam keadaan pelbagai yang tidak stabil ya Allah, ekonominya, sosialnya ya Allah yang sangat dahsyat ya Allah. Kemungkaran yang berleluasa semakin dahsyat ya Allah. Anak-anak kami yang semakin hanyut, semakin larut ya Allah. Kami sangat mengharapkan ya Allah, pemimpin-pemimpin yang tidak ikhlas kerana agamamu digantikan ya Engkau yang maha berkuasa ya Allah. Yang ikhlas kerana-Mu ya Allah, yang bertanggungjawab di atas kerosakan-kerosakan yang berlaku ya Allah. Penceraian demi hari semakin meningkat ya Allah. Kestabilan sebuah keluarga Islam itu terlalu rapuh hari ini ya Allah. Manusia begitu lalai ya Allah. Ya Allah, perlu ada pemimpin-pemimpin, pendakwah-pendakwah, alim ulama ya Allah, yang benar-benar rasa ini satu tanggungjawab yang perlu dilakukan ya Allah. Perlu disekat hiburan-hiburan yang melampau dan berlebihan, yang menyuburkan anasir-anasir liberal sekular ya Allah, yang mengasingkan antara agama dan juga kehidupan ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sesungguhnya apabila Engkau menimpakan satu bencana dan menunjukkan kemarahan dan kemurkaan-Mu, maka sesungguhnya bencana itu akan menimpa seluruh rakyat, seluruh manusia, tidak kira beriman atau tidak, bertakwa atau tidak, pelaku maksiat atau tidak ya Allah. Kami takut akan murka-Mu, kami takut ya Allah akan kemarahan-Mu ya Allah. Maka ya Allah, kurniakanlah kepada kami ya Allah negara yang Engkau sebutkan di dalam Al-Quran, baldatun tayyibatun, negara yang baik, warabul ghafur, dan yang mendapat pengampunan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, beri kami kekuatan, beri kami kefahaman tentang apa yang telah berlaku semalam ya Allah, agar kami menjadi rakyat yang terus-menerus yang memahami apa yang perlu kami buat, apa yang kamu perlu bertindak, siapakah pemimpin yang perlu kami pilih dan lain-lain ya Allah. Ya Allah, untuk mereka yang telah melalui apa jua ujian dan cabaran dalam kepimpinan ya Allah, kami mohon ya Allah, berikanlah kebaikan dunia dan akhirat. Ampunilah kami dan mereka ya Allah. Tunjukilah hidayah dan taufik-Mu, berikanlah hidayah dan taufik-Mu buat kami sebagai rakyat dan buat mereka para pemimpin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah bil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Subhanallah.